Hai, Assalamualaikum semua. Kembali semula dengan Kak K setelah sekian lama tidak muncul. Kita bertemu semula setelah sekian lama kerana perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan serta kesihatan suami yang telah didiagnosis dengan kanser dan sebagainya. Hari ini kita muncul semula ya. Sebelum ni Kak K dah banyak berjanji nak sharekan resepi-resepi yang di-request oleh follower dan sebagainya. Antaranya adalah brownies kedut. Tahu di mana-mana pun dah banyak yang di-sharekan, tapi disebabkan telah berjanji, hari ni Kak K tunaikan, tunjuk juga. Okey, barang-barang yang diperlukan antaranya adalah 100 gram caster sugar, 100 gram brown sugar, bahan kering dia, koko 30 gram, tepung naik sendiri 100 gram, bahan yang perlu dicairkan, butter 150 gram, coklat 400 gram. Brownies ni memerlukan banyak coklat ya. Itu sebab dia begitu rich. Ini resepi yang selalu Kak K gunakan untuk jualan dan tempahan. Dan semestinya telur 4 biji. Yang ni gunakan grade A ya. Telur ni akan menentukan sama ada brownies tu cantik ataupun tidak. Kalau telur dia kurang pun dia akan tak berapa naik. Memang brownies ni bukan jenis macam kek nak gebu, tapi telur tetap memainkan peranan ya. Okey, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah gula. Kedua-dua ni kita satukan bersama telur. Seperti mana tahu ya, apa ni brownies bukan macam kek yang kita nak gebu. So telur dengan gula ni kita jangan pukul atau mix terlampau lama ya. Cukup sekadar bersatu sahaja. Caranya macam ni ya, kacau je. Kacau sehingga gula tu cair. Jangan terlampau kuat ya, kita tak nak sampai dia kembang. Cukup sekadar cair sahaja. Okey, sementara kita kacau ni, kita akan cairkan coklat ya. Apa ni? Untuk cairkan coklat ni ada dua cara. Pada mereka yang ada microwave, boleh gunakan microwave dengan function melt ataupun guna double boiler, iaitu mangkuk ni bawah dia letak mangkuk yang dididihkan air, tetapi pastikan mangkuk ini padat ya dengan mangkuk di bawah tu. Maknanya jangan yang macam ni, ada ruang. Jadi wap tu akan nanti jatuh dalam coklat. Coklat ni tidak akan cair dengan cantik. Dia akan berketul-ketul. Coklat begitu sensitif dengan air. Okey, ini adalah coklat dan butter yang dicairkan tadi. Okey, kalau boleh, butter tu jangan cair sampai jadi minyak betul-betul sebab itu akan memisahkan minyak dengan lemak dia. Jadi untuk dapat coklat yang cantik, masa kita cairkan tu dia masih ada dia punya sifat lemak dia lagi. Okey. Lepas tu kita kacau sehingga dia bersatu. Jangan macam ni je terus curah. Tu sebab selalu brownies kadang-kadang dia jadi kering tak cantik. Dan apa ni dia punya sifat pun dia macam tak padu Jadi pastikan kita kacau dulu butter dengan coklat ni biar betul-betul bersatu. Sampai betul-betul bersatu. Maksud bersatu tu dah tak ada lagi yang cecair minyak tu dengan yang coklat tak ada terpisah. Kita kacau sehingga semuanya jadi likat coklat yang cantik Bila dia jadi macam ni baru cantik. Nampak tak? Nampak coklat yang cantik kilat. Dia dah tak ada lagi minyak-minyak tadi. Itu antara tips dia Butter tu jangan cair terlampau cair hingga jadi minyak. Kita nak ada sifat lemak tu lagi. Okey, bila dah macam ni. Okey, ni tadi telur dengan gula yang telah dicairkan tadi, yang kita dah sebatikan ya. Kita masukkan coklat yang dah dicairkan ni. Masuk je. Sebab masa kita cairkan coklat tu, dia bukannya panas sangat macam kita didihkan air ke apa. Jadi jangan takut kalau dia masih panas lagi ke apa. Sebab coklat tu masa kita kacau tu pun dia dah cool down Dia dah makin suam. Jadi pastikan masukkan semua.
Sayang coklat ni. Okey. Kita kacau. Kita kacau, satukan dia. Sekejap je. Dia buat dia sekejap, tapi nak preparation dia tu, nak siapkan coklat dia, nak siapkan apa tu semua kan. Okey, bila dah macam ni, sekejap dia kan. Asam satu je macam ni. Kita masukkan bahan kering kita bahan kering ni, koko tadi yang 30 gram tadi dengan tepung naik sendiri 100 gram. Kalau tak ada tepung naik sendiri, jangan pula kata tak boleh buat. Boleh pakai tepung gandum, baking powder ya. Jangan masuk macam tu saja sebab koko ni selalunya dia berketul-ketul. Jadi kita kena tapis dulu. Okey, kita guna tapis ni. Nampak ni tapis ni. Tangkai dah tak ada. Namanya ini tapis yang sangat berjasa. Banyak tempahan dah buat ni. Masukkan ni. Okey, kita tapiskan dalam ni. Tapiskan, masukkan sampai habis. Tangan ni bersih dah cuci. Jangan pula nanti kata ada yang komen-komen kata tangan tak cuci, main pakai tangan je. Okey, siap dah. Okey, bila dah tapis tu, kita tak nak kacau dia sampai kata terlampau lama ya. Kita nak sekadar sebati sahaja. So kita buat motion dia, kita pusingkan sahaja macam ni. Pusing macam ni je. Untuk kita bagi dia sebati. Tak payah nak kacau sampai macam kita nak buat cekodok pula kan. Kacau sekadar sebati sahaja. Okey, ni dah nak sebati macam ni. Kan dalam berapa kali kita just okey macam ni. Okey dah. Okey, bila dah siap semua, dah sebati kan, kita tepikan sebentar. Kak Kin nak tunjukkan loyang ya. Loyang yang digunakan. Okey, ni tadi ada bekas coklat tadi, sudu coklat. So ignore Untuk loyang, kita sapukan dengan butter. Kita letak kertas. Kertas tu di tebingnya tu kita lebihkan. Lebihkan macam ni. Okey, lebihkan macam ni. Ini dia punya function untuk bila dah masak nanti kita nak keluarkan, kita boleh pegang macam ni. Kita boleh pegang macam ni dan kita angkat brownies tu. Okey, untuk yang dah siap tadi, kita curahkan dalam ni ya. So, kita curahkan je. Ini untuk resepi ni boleh guna loyang 10x10 4 segi ataupun 2 yang 7x7 ya. Untuk satu adunan ni dia punya berat dia punya adunan ni lebih kurang 1100 gram. Lebih kurang antara 1050 hingga 1100 gram. Jadi kalau 2 loyang tu bagilah 2. Ataupun sebelum tu timbang dulu. Okey, kita kaup dia. Kaup dia sayang. Jangan bazir-bazir. Coklat pun mahal sekarang. Butter terpulang ya. Masing-masing nak pakai butter yang macam mana. Nak pakai yang dalam tub ke, butter yang ketul ke. Rasa dia tu pada butter yang kita gunakan dan bahan-bahan yang kita gunakan. Lagi premium bahan dia, lagi sedap, lagi padu. Jadi itu atas kemampuan masing-masing ya. Okey, bila dah siap macam ni, tak ada ni tak ada law kata pakai butter ni tak boleh, pakai butter tu tak boleh. Semua pun boleh atas kemampuan masing-masing. Okey, bila dah macam ni, dah siap macam ni kan. Okey, kita angkat dia sikit, kita jatuhkan dia. Kita angkat sikit, kita jatuhkan dia. Ini tujuan dia untuk keluarkan angin-angin yang ada dalam tu ya. Buat 2-3 kali je, jangan takut. Okey, bila dah macam ni, kita boleh masuk dalam oven. Okey, tips masuk dalam oven. Oven selalu kita guna kalau untuk kek biasanya 170 hingga 180.
Tapi jangan tertakluk pada resepi ya. Sebab setiap oven, setiap rumah memang berbeza suhu dia. Macam dekat rumah KK pun, 2 oven, dua-dua suhu lain. Satu guna 140, satu guna 150. Ini bergantung pada isi padu dia, sama ada besar ataupun kecil. Kalau kecil selalunya suhu akan lebih rendah. Dan kalau oven tu besar, suhu akan lebih tinggi. Sebab jarak dia punya pembakar tu kan, dia punya pemanas tu dengan brownies tu jauh. Jadi kita gunakan ikut suhu masing-masing, ikut suhu oven masing-masing untuk yang ni kita bakar antara 40 ke 50 minit, ataupun kalau yang oven kecil selalunya dalam 35 minit ke 40 minit atas oven masing-masing lah. Jangan ikut pada ni kita punya masa, masing-masing punya oven masing-masing kenal. So kita masukkan dalam oven. Masa nak mula tadi KK dah panaskan oven dalam 10-15 minit. Jadi sekarang kita masukkan. Kita jumpa lagi setelah masak nanti. Okey, inilah hasilnya setelah dimasak. Tengok tu. Kedut-kedut dia dah keluar tu. Bila dah masak, selepas kita keluarkan, kita biarkan sekejap dalam 5 minit ke 10 minit. Sebab kalau panas-panas lagi, kita angkat dia, brownies ni masih lembut lagi tau. Bila dia lembut, kalau kita angkat, ada kemungkinan pecah dan sebagainya sebab dia belum set lagi. Jadi inilah hasil dia, rupa dia. So seperti yang KK kata tadi, untuk bakar kek, selalunya kita guna suhu dalam 170 hingga 180. Tetapi untuk mendapat brownies yang cantik, KK sarankan gunakan suhu yang lebih rendah daripada suhu bakar kek. Contohnya kalau kita bakar kek 170, kita gunakan untuk brownies dalam 155 atau ke 160. Kita cuba dululah, kita try and error oven masing-masing. Bila suhu tu lebih rendah, dia punya permukaan brownies ni akan cantik macam ni. Brownies yang cantik, kedut dia ada, tapi tepi dia tu tak kering Tepi dia tak kering. Kalau kita bakar brownies, tepi dia kering, itu bermakna suhu tinggi. Jadi kita mainkanlah suhu dia, kita rendahkan sikit. Dan kalau masuk oven, kita guna rak rendah sebab kita perlukan pembakaran tu lebih di bawah. Kalau boleh atas tu jangan terlampau panas. Maknanya jauh jarak dia. Jadi sebab brownies ni dia punya main ingredient coklat. Seperti mana kita tahu coklat bila kena heat, dia akan hangit kan. Dia bukan macam cecair lain, bila kena heat dia akan hangit. Itu sebab selalu permukaan brownies akan jadi kering, tak berkilat Jadi kalau boleh kita kurangkan suhu. 1, 2, jarak antara pemanas dengan brownies tu kita jauhkan. Maknanya kita gunakan rak paling rendah kalau boleh. Itu atas masing-masing punya ni lah. Okey. So ini dah terbiar sebentar. So cara nak keluarkan. KK dah sediakan papan Dah sediakan papan. So kita pegang macam ni tapi kita jangan angkat ke atas Jangan angkat ke atas. Sebab bila kita angkat ke atas, dia akan membengkok. Brownies tu akan bengkok macam ni. Jadi cara dia, kita bila pegang ni, kita regangkan dia ke kiri dan ke kanan. Maknanya kita cuba tegangkan semasa angkat tu. Bila kita cuba tegangkan, dia punya base tu akan lebih mantap lah. Dia bila kita angkat tu, dia lebih mantap. Kalau kita angkat macam ni, kita angkat ke atas, bila dia masih panas tu, sebab dia masih panas ni walaupun dah 10-15 minit kita tinggalkan. Tapi selalunya KK dalam 5 minit ke 10 minit. Kita tak nak lama sangat. Sebab kalau lama sangat pun atas dia sudah mula mengeras, dia akan crack. Jadi permukaan dia tak berapa cantik. Jadi selalunya dalam 5 minit ke, terus angkat macam ni. Kita regangkan, kita angkat. Kalau kita angkat macam ni, brownies tu membengkok. Itu yang selalu kita nampak koyak-koyak dia punya atas ni. Sebab atas dia ni akan crispy. Dia macam kulit bawang Okey. Sini tadi dia punya bahagian yang tak ada kertas ni, KK dah sisipkan dengan spatula sebab ni dah ada kertas. Jadi memang tak lekat. Jadi bahagian tepi ni mungkin ada lekat.
Jadi kita sisipkan. Okey, sekarang kita pegang, tarik ke tepi macam ni. Nampak dia macam terangkat sikit kan? Terus cepat-cepat alihkan ke papan. So begini ni tadi Keke guna loyang 10x10. So papan Keke guna 12x12 supaya bertebing keliling dia cantik. Okey, ini kertas ni ada lebihan macam ni. Selalunya Keke biarkan sebentar. Okey, nak sama ada kita boleh macam kalau yang nak jual, boleh macam ni terus masuk kotak. Kotak kalau papan 12x12 maknanya kotak 12x12. Atau kalau nak pakai papan yang kecil sedikit 10.5 inci boleh juga, tapi Keke lebih suka ada ruang tepi dia. Jadi kalau tu tak ada terlekat kotak dia ke tepi ke apa, kalau kita ada topping ke apa pun tak mengganggu. Ya. So tepi dia ni kita guna gunting. Gunting kita guntingkan saja, kemaskan dia. Kertas bawah memang Keke tak buka. Keke biarkan je. Tak perlu pun, tak ganggu. Kita gunting yang bahagian tepi je. Dah cantik kan? Selalu ramai juga yang tanya Keke, macam mana akak potong brownies ni? Nampak cantik. Tak ada macam kata ada pakai sukatan ke apa. Memanglah bila permulaan tu selalunya kita pakai pembaris kan, sukat. Bila dalam lama tu kita dah boleh agak sebab kita dah banyak buat kan. Memang selalu buat tempahan orang order. Cuma lately ni memang banyak tak buat lah sebab selalu masa lebih banyak di hospital. Teman suami kan rawatan. Ini pun yang terakhir radioterapi kan, dalam bulan puasa terakhir. Okey, Keke tunjukkan ya. Untuk potong brownies kita perlukan pisau panjang ni. Ya. Ada juga kalau yang guna loyang yang ada kata tengah dia tu macam ni, dia berpetak-petak tau. Pun ada juga. Tapi selalunya Keke jarang guna sebab benda ni kan nak assemble dia, lepas tu nak buka, nak basuh satu-satu tu agak renyah sikit. So selalunya freehand saja potong macam ni. Kalau nak guna ni untuk sebagai dia punya ni, just tanda je. Tanda je satu. Selalunya 6x6 6 keping kali 6 keping. Kita tanda gunakan ni, tandakan ikut dia punya. Potong sikit ujung dia untuk tandakan dia punya. Sebab dia memang untuk 10x10 kan. So dalam satu biji ni selalunya akan dapat 36 pieces, 36 keping. Untuk yang kecil itu kalau nak lagi kecil pun boleh kita bahagikan dua lagi. Selalunya akan dapat dalam 64 keping lah. Jadi atas masing-masing. So cara nak potong, bila kita dah tandakan ni tadi kan, kita dah tanda ni, dah ada dia punya tepi tu, dah tandakan dengan tu ikut tanda ni. Ini sebenarnya kata untuk brownies, ada loyang dia, tapi Keke tak guna, cuma gunakan dia untuk untuk penanda aras dia je. So sini dah ada tanda tengah dia kan, dengan sini. So cara dia, kita guna pisau panjang ni, kita ambil ni kan, kita dah potong sikit macam tu, bagi dia masuk. Okey, ini yang sebelah lagi. Atas ni dia macam kulit bawang nipis, dia akan terkoyak. Jadi cara dia, tolak kiri, tolak kanan, tekan ke bawah. Tolak bawah ni, macam jongkar-jongkit tu. Bila dah sampai bawah, yang bahagian pisau bahagian bawah ni pisau bahagian bawah ni, kita tolak ke tepi sikit untuk pisahkan dia. Untuk pisahkan macam tu. Kemudian kita angkat macam jongkar-jongkit juga, kita angkat perlahan macam tu. Okey? Okey, and then teruskan je lah potong. Ni cara Keke kalau cara orang lain tu mungkin lain. Jadi masing-masing ada cara masing-masing yang mereka selesa. Semua pun tak salah. Guna cara yang selesa. Cara yang sendiri guna tapi ini cara Keke. Yang Keke ajar, yang datang belajar pun inilah caranya. Cuma sekarang ni tak adalah ajar face to face lagi dah. Sebab masa dah tak banyak lagi dekat rumah macam dulu. Sebab dah banyak masa tu, habiskan masa ya. Ada yang sampai sebulan lebih dekat hospital pun ada. Sekarang pun tempahan pun dah kurang ambil. Jadi ikut je lah yang kita tanda tu. Kalau dah biasa tu tak tanda pun tak apa, kita dah boleh agak dah.
bahagi 2, lepas tu yang 2 tu kita bagi kepada 3. Macam ni. Lepas tu kita pusingkan. Potong pula bahagian yang kita tandakan yang tadi juga. Dah ada tanda juga. Hujung dia tu kita potongkan sikit bagi dia ni. Lepas tu hujung sini pun kita potongkan sikit supaya mudah dimasuk. Lepas tu tarik sikit aja dan terus jongkit-jongkitkan. Tak ada masalah kan? Senang je. Ni cara KK. So ni KK dah tunaikan. Ramai masa tu minta untuk tunjukkan, walaupun dah banyak berlambak dah dekat YouTube kan. Tapi sebab dah janji, KK buat jugalah, sebab ni je masa yang ada sekarang ni. Okey. Kalau ada lekat tu kita just tolak je sikit. Ataupun ada tu KK selalu kalau ada ni KK letak balik tau, sayang. Nak bagi dia nampak cantik. So kita ni sebab kita buatlah sehati-hati yang boleh. Teliti yang boleh. Okey, siap. So inilah hasilnya. Nampak tak? Dengan kedut dia, dengan kilat dia, dengan potongan dia. Inilah dia. Inilah yang selalu KK jual. Inilah resepi yang KK gunakan. Inilah cara dia. Okey. Okey, seperti yang KK janjikan, KK dah tunaikan. So terima kasih pada yang menonton, dan KK ucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua yang telah banyak mendoakan kesihatan suami KK. Nampaknya sekarang ni agak stabil, jadi harap-harap akan cancer free lah. Sehingga kita jumpa lagi lah ya. Harap-harap lepas ni adalah video lagi ya. Okay, bye-bye.